Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini. Sahabat-sahabat yang baru masuk, yang join kita pada pagi ini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. InsyaAllah kita ambil sedikit masa untuk kita sharekan dulu majlis kita pada pagi ini pada sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang mendapatkan manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini, insyaAllah. Dan untuk mengisi masa sementara kita sharekan majlis kita ini, sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita sentiasa dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan keberkatan sehingga dikenali kita oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat baginda yang mengasihi baginda dan dikasihi oleh baginda. Dan mudah-mudahan kita menjadi bahagian daripada ahli syafaah, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat ahlan wa sahlan yang baru sama-sama kita pada pagi ini. Begitu juga saya menjawab salam bagi yang memberikan salam kepada saya di ruangan komen, Puan Siti Hajar, Puan Nurizita, Puan Nur Hayati, Puan Siti Mahwa dan juga yang lain-lain yang menonton kita pada pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sentiasa dapat berkat daripada Allah, insya-Allah. Pagi ini kita sambung kapsul 15 minit, siri yang ke-18, yang ke-19, minggu yang keempat, bab yang kedua, hadis yang ke-22 insya-Allah. Kita habiskan bab pagi ini, ada dua hadis lagi, hadis 22 dan 23 insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa anhu bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Bishr Ibn al-Waddah qala hadatsana Abu Aqil ad-Dawraqi an Abi Nadrah
al-Awqi qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya'ni khatam an-nubuwah, faqala kana fi dhahrihi bad'atun nashizah. Daripada Abi Nadrah al-Awqi berkata, aku bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu tentang khatam ataupun tanda kenabian, khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu khatam kenabian, tanda kenabian. Maka beliau menjawab, khatam itu berada di belakang badan baginda sallallahu alaihi wasallam dan ia merupakan satu gumpalan daging yang menyembul ataupun daging yang timbul. Jadi ini kita telah bahaskanlah cirinya. Cuma disebut oleh sahabat Nabi yang kali ini adalah Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan hadis yang terakhir dalam bab, wabihi ilahi qala hadatsana Ahmad bin al-Miqdam Abu al-Ash'ath al-Ijli al-Basri qala akhbarana Hammad bin Zaid an Asim al-Ahwal an Abdullah bin Sirjis radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi unasin min ashabihi fadurtu hakadha min khalfihi fa'arafa alladhi urid fa'alqa ar-rida'a an dhahrihi fara'aitu mawdi'a al-khatami ala katifayhi mithla al-jum'i hawlaha hilan ka'annaha thalilu فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Daripada Sayyidina Abdullah bin Sirjis radhiyallahu anhu berkata, aku yakni Abdullah bin Sirjis datang menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu baginda sedang berada di antara sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi tengah duduk-duduk dengan sahabat-sahabat, Sayyidina Abdullah pun datang. Aku pun duduk berkeliling, maknanya orang duduk macam halaqah gitu kan, orang duduk keliling Nabi. Dan mereka biasanya duduk rapat lah. Duduk rapat bukan macam kita buat halaqah bulat jauh-jauh gitu, macam tadarus tu. Duduknya rapat-rapat lah keliling Rasulullah. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bila tengok aku datang tu, maka baginda pun mengetahui apa yang aku inginkan. Duk tengok berpusing-pusing lah istilah dia. Macam mencari sesuatu, duk pusing sebab orang keliling Nabi. Jadi Sayyidina Abdullah datang ni nak tengok. Dia tahulah. Maka Nabi pun mengetahui apa yang aku inginkan. Iaitu apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah untuk melihat khatamnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam tercari-carilah nak tengok gitu kan. Jadi Nabi tahu bahawa sahabat ni nak tengok khatamun nubuwah tadi. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun melepaskan selendang daripada belakang badannya. Fa'alqar rida'a an dhahrih. Jadi maka Nabi SAW pun melepaskan selendang rida' daripada belakang badannya. Okey. Jadi ada beberapa perkara. Yang pertama di sini kita dapat lihat bahawa Nabi SAW duduk dengan sahabat-sahabat dalam masjid, duduknya tawaduk, sama rendah dengan sahabat-sahabat yang lain. Sama taraf. Sampai orang datang, orang tak tahu mana satu Rasulullah ni. Kan sebab dia duduknya, dan Nabi pun pernah sebut dalam hadis kan, qa'adtu qa'datal abdi, aku ni duduk macam duduknya seorang hamba. Maknanya bukanlah setiap masa nak dilayan seperti VIP sahaja. Itu tawaduknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hakikatnya para sahabat tetap setiap masa mereka melayan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam macam seorang VIP. Kan mula-mula ta'lim Nabi itu pun duduknya sama rendah dengan orang, sampai orang yang datang dalam majlis dengar suara saja, tak tahu mana satu rupa baginda sallallahu alaihi wasallam, sebab maknanya di antara kaum duduknya sama. Cuma orang boleh tengoklah di mana kutub dia, di mana center dia. Orang tengok di mana orang berkumpul menghadap ke ujung tu, confirm yang ujung depan tu Rasulullah lah. Tapi duduknya sama tinggi. Sehinggalah sahabat memberikan cadangan, idea, ataupun mereka membuatkan satu pelantar kan, ataupun mimbar
ya, untuk baginda sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya ketika mana menyampaikan sesuatu supaya mudah untuk dilihat oleh orang lain. Ya, jadi itu tawaduknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Nabi duduk dalam majlis, Nabi duduk di belakang. Kan, tapi sebaik saja sahabat tahu ya, bahawa Nabi ada di belakang, maka center tu akan bertumpu. Mereka akan berpaling, semua akan tukar bertumpu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keadaan julusnya ataupun qaadahnya, duduknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang kedua adalah apabila disebutkan begini, Nabi tahu kehadiran Sayyidina Abdullah nak tengok khatam nubuah yang berada di belakang badan baginda, di antara dua bahu baginda. Maka Nabi lepaskan ridak. Ridak ni selendang lah. Nanti kita sampai pada bab pakaian, kita akan bahas detail lah. Jadi ada ridak, ada selendang. Nabi kadang-kadang Nabi pakai hullah. Hullah ni macam kita pakai, orang lelaki pakai ihram waktu nak buat umrah, buat haji. Ya, jadi bawah ada kain pelekat. Ya, kemudian di bahagian dia dua helai lah. Sehelai di bawah dipanggil idhar. Idhar ni kain sarung ataupun kain pelekat. Dan di bahagian atas untuk menutupi di antara pusat dan ke atas lah, bahagian tubuh yang atas, Nabi akan pakai ridak. Ni selendang macam saya pakai ni. Kita ada ridak ni, kita tunjuk. Jadi macam orang buat ihram kan, orang pakai ihram kan, umrah kan macam tu. Jadi Nabi pakai macam kita, ialah dalam ada jubah. Kadang-kadang Nabi dalam ada jubah, disarung lagi selendang di luar. Kadang-kadang dalam tak ada jubah. Maknanya betul-betul yang dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah selendang. Selendang yang menutupi badan lah. Yang menutupi badan. Jadi bila tutup macam ni, tak nampak lah bahagian belakang badan kan. Tapi Nabi tahu yang Sayyidina Abdullah ni datang untuk lihat khatamun nubuwah. Jadi ketika mana Nabi SAW tahu yang beliau datang nak tengok tanda ataupun cop kenabian itu, maka akan dilurutkan. Yang kita dah lalu hadis sebelum ni kan, ya, pakaian Nabi, mungkin Nabi pakai jubah masa tu, butangnya dibuka dan diseluk ke dalam. Diseluk ke dalam tu maknanya Nabi tak lurut kan, Nabi tak leraikan pakaian itu. Maknanya dia pegang saja hadis yang sebelum ni, yang kita dah tengok dengan siri sebelum ni. Yang sahabat tu kata apa? Khatam nubuwah tu adalah himpunan bulu-bulu, sya'aratun mujtama'at, kan, bulu-bulu yang berkumpul, sebab dia tak tengok, dia hanya pegang sahaja. Tapi yang kali ni bila Sayyidina Abdullah bin Sarjis datang, pusing keliling, nak macam mencari-cari, nak tengok belakang badan Nabi, maka Nabi pun tahu, Nabi pun buat macam mana? Ini selendang yang Nabi pakai, Nabi pun lurutkan. Lurut macam ni. Lurut macam ni jadi nampak belakang badan. Bila nampak belakang badan, maknanya dalam selendang tu Nabi tak ada pakai apa-apa jubah lah. Tak ada pakai apa-apa jubah. Maka itulah bentuk pakaian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan bahas detail dalam bab yang ke berapa saya tak ingat, bab 4 mungkin, bab 4 atau bab 5. Tidak, bab dia ke belakang juga. Hadis-hadisnya pun banyak bab pakaian. Bab 7 ke bab 8 macam tu. Nanti kita tengok sampai pada bab ni, kita bincang panjang lah. Tapi membuktikan kepada kita fa'alqar rida an zahrih, maknanya Nabi pakai ridak. Dan zaman kita sekarang lagi mudah kan, kalau kita bawa ni ke mana-mana, nak semayang pun senang, ada lapik dah, sejadah, boleh jadi sejadah kan. Nak lap muka boleh jadi kain lap muka kan. Kemudian ada lagi hadis-hadis kita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa tu, waktu solat kan. Waktu solat Nabi tak bagi buang kahak dekat dalam masjid. Jadi buang kahak di mana? Buang kahak pada pakaianmu. Pada pakaianmu ada ridak, kita jadi sapu tangan. Buang kahak ke, buang ingus kita pada pakaian kita, balik basuh. Kan, jadi tak boleh meludah, sebab ada hadis itu Nabi nampak kahak kering dalam masjid dan Nabi bersihkan dalam keadaan muka Nabi marah kan. Muka Nabi marah. Jadi Nabi pun beri pengajaran. Ini masjid, tak boleh buat kotor macam tu. Kalau orang nak meludah, ludah belah kiri, bawah tapak kaki dia. Itu pun hadis panjang cerita lah. Ya, sekarang tak boleh buat lah. Masjid kita kapet. Dulu zaman Nabi masjid pasir terus, direct tanah. Jadi kalau ludah bawah tapak kaki dia boleh kambus. Jadi boleh kambus. Masalahnya dia ni meludah
orang ni yang didapati ada kahak kering di situ, dia meludah tak di kampus, dalam masjid. Jadi itu yang mengotorkan masjid. Jadi itu kegunaan kain ridak dan dipakai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pakai, niatlah, niatkan untuk ittiba' Rasul, nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma kadang-kadang orang diletak kat bahu je kan. Nabi pakai kan, Nabi selempang ataupun selimutkan di badan. Kita kadang-kadang kita tengok kita pakai di bahu saja kan. Maknanya dilipat-lipat-lipat, kemudian diletak di bahu saja. Kenapa? Sebab tempat kita panas lah kan. Dah pakai selapih pun dalam berpeluh-peluh lagi. Tiba-tiba tengah-tengah hari buta kita berjalan kan, maknanya pakai berselimut, orang tengok pelik lah. Jadi kita nak bawa macam mana? Letak atas bahu. Kan? Letak atas bahu macam ni, tak ada masalah ke mana-mana nak bawa. Sekarang ni lebih-lebih lagi kan. Semayang jemaah dah mula nak dibuka sikit-sikit, kena bawa sejadah sendiri. Bawa sejadah sendiri. Bawa ridak ataupun dah bawa sejadah, tak payahlah kiri kanan. Kan? Kiri ridak, kanan sejadah. Ini boleh jadi sejadah. Kita bawa, ataupun kalau dah bawa sejadah, tak perlulah bawa ridak. Okey, baik. Dan boleh jadi baju sejuk jugalah. Waktu-waktu yang kita sejuk, kita ambil, kita boleh selimut. Sebenarnya banyak kegunaan dia. Dalam Syama'il ni pun banyak sebut. Boleh jadi kain ihtibak. Kain ihtibak ni adalah kita duduk, dia boleh jadi dinding. Kita ikat kaki kita. Macam kita peluk lutut kita waktu kita duduk. Jadi duduk tu jadi macam seolah-olah ada dinding di belakang. Kain ni boleh guna untuk kita ikat kaki kita. Okey? Baik. Sikit lagi. Kemudian aku pun melihat, kata Sayyidina Abdullah, pada tempat khatam kenabian yang berada di antara kedua-dua bahunya, sebesar genggaman tangan. Jadi besar genggam tangan lah. Ada daging timbul. Di sekitarnya terdapat tahi lalat seperti kumpulan jerawat. Ada timbul sikit lah. Ada tek-tek lalat seperti kumpulan jerawat yang menyembul keluar. Sebelum aku kembali, itu habislah syawahid tentang syawahid tentang khatamun nubuwah tadi. Ditunjukkan, dilepaskan pakaian oleh Nabi. Kemudian sahabat tadi dapat lihat sendiri dengan mata beliau. Dan sebelum aku kembali, aku menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di ke depanlah. Kemudian aku katakan, semoga Allah melimpahkan maghfirahnya kepadamu ya Rasulullah. Okey, ini pentinglah. Istilah dalam hadis ini, sahabat ni kata apa? Fakultu, aku katakan kepada Nabi, lepas dah Nabi tunjukkan itu, ghafarallahu laka ya Rasulullah. Didoakan pada Rasulullah. Ya, ghafarallahu laka. Kalau kita ngaji bahasa Arab, semalam kita ngaji dengan Ustaz Anwar. Ustaz Anwar pun sebut banyak kali. Tak tahulah tuan-tuan yang ikut, boleh ikut ke tak boleh ikut. Tapi itu kaedah. Ya, kaedah-kaedah. Kita lihat ayat-ayat Al-Quran melalui kaedah bahasa Arab. Jadi Ustaz Anwar pun sebut banyak kali fi'il madhi. Tasrif fi'il madhi tu banyak kalilah diulang kan. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altum, fa'altum tu. Diulang-ulang banyak kali nak suruh kita biasakan fi'il madhi, past tense. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ini, ghafarallahu laka. Ghafara tu fi'il madhi. Dia past tense. Maknanya Allah telah mengampunkan kamu, wahai Rasulullah. Kalau kita guna pada uslub hidup kita sehari-harian, walaupun fi'il madhi tapi disebutkan kepada orang lain, maka dia akan membawa maksud doa juga. Contohnya, barakallahu fik. Kita biasa sebut kan? Barakallahu fik. Jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira. Barakallahu fik. Baraka adalah fi'il madhi. Allah telah memberkati kamu kalau ikutkan maksud asal dia. Jazakallah. Allah telah memberikan ganjaran kepada kamu dengan kebaikan. Jazakallahu khaira. Kan kita guna tu fi'il madhi tu. Fi'il madhi. Tapi apakah maksud dia maksud fi'il madhi? Tidak. Bagi kita maksud dia adalah doa. Kan? Doa. Moga-moga Allah memberkatimu. Sebab tu dalam terjemahan kita tak sebut. Allah dah confirm bagi pahala pada kamu. Kita tak tahu. Kita minta Allah bagi pahala pada sahabat kita tadi. Kita minta Allah berkati sahabat kita tadi. Jadi kita doakan dia walaupun gunakannya adalah dengan fi'il madhi.
Kan sama dengan selawat juga. Sallallahu alaihi wasallam. Salla itu telah berselawat. Fi'il madhi itu. Tapi bila kita yang mengucapkannya, maka ia adalah doa. Dan doa yang itu pastilah Allah pasti akan memberikan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rahmat kembali kepada orang yang mengucapkannya, iaitu kita. Kan itu untungnya berselawat. Dan alang-alang kita promote sekali lah. Besok insya-Allah kita ada topik berkat Jumaat kita. Pukul 10 pagi kita akan bincangkan tentang amalan selawat. Kita akan select satu selawat daripada banyak-banyak selawat, dan kita akan bincangkan besok. Kita pilih selawat tafrijiyah. Jadi itu akan dibahaskan panjang besok lah insya-Allah. Nantikanlah topik berkat Jumaat kita pada esok hari. Sekejap lagi saya keluarkan poster insya-Allah. Jadi boleh sama-sama untuk kita tonton besok. Okey, jadi guna fi'il madhi. Jadi bila guna fi'il madhi daripada sudut ini adalah, kalau di sini diterjemahkan, moga-moga Allah melimpahkan maghfirahnya kepadamu ya Rasulullah. Ini boleh difahami secara hakikat. Hakikat memang Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa baginda Nabi SAW. Dan lebih daripada itu adalah, Nabi sendiri dalam akidah kita belajar bab nubuah, Nabi tak berdosa. Nabi maksum daripada dosa. Maksum daripada dosa. Kesilapan cerita lain. Dosa lain. Dosa ni maksiat kepada Allah. Nabi tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tersilap, itu ada. Kan? Nabi lupa rakaat. Nabi buat keputusan yang silap. Maksudnya bukan silap macam mana? Kadang-kadang dilupakan oleh Allah SWT. Allah bagi Nabi terlupa. Jadi itu kesilapan, itu cerita lain. Itu sebagai basyariah, kemanusiaan. Manusia itu ada sifat-sifat itu. Tapi dosa maksiat itu tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi maksum. Jadi doa ini bukan bermaksud Nabi itu berdosa dan Allah ampunkan dosa Nabi. Yang itu kita kena jelas lah. Kita sahabat ni doakan Allah ampunkan dosa engkau ya Rasulullah. Kan? Jadi bukan bermaksud itu. Memang Nabi tak ada dosa. Dan di sini adalah, kita boleh juga ambil daripada sudut literalnya, iaitu Allah memang dah ampunkan dosa engkau ya Rasulullah. Ghafarallahu laka. Allah ampunkan belaka dah bagi engkau ni ya Rasulullah. Kan? Jadi sahabat ni tadi menyatakan perkara tersebut, maka dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaka. Walaka. Untuk kamu juga. Maknanya yang disebut dia sahabat tadi, Nabi kata untuk kamu juga. Untuk kamu, kalau daripada Nabi disebutkan kepada orang lain, itu doa. Itu doa. Kalau Nabi sebut, macam kita, kalau orang Arab dia biasa sebut kan, Fatahallahu alaik. Yang mudah-mudahan Allah buka bagi kamu akan kebaikan. Fataha tu buka. Mudah-mudahan. Jadi bila Nabi sebut kepada sahabat, maka itu jadi doa. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kamu. Dan doa Nabi, kalau seseorang sahabat dapat doa Nabi ni, bukan benda-benda calang-calang lah. Benda special lah. Tambah doa khusus yang didapatkan kepada seseorang. Kita pun kalau ada orang yang kita jumpa, alim ulama' saja yang datang, para masyayikh kita, habaib kita datang, tiba-tiba didoakan dia, saya doakan kamu, Allah mudahkan urusan kamu. Untuk kita saja, berbunga-bunga hati kita. Ya Allah, orang-orang soleh macam ni doa untuk saya. Jadi kita rasa orang-orang yang dekat dengan Allah SWT macam ni, wali-wali Allah, mulut-mulut mereka masin, amal ibadah mereka hebat, tiba-tiba yang disebut nama kita dalam doa dia. Allahu Akbar. Tak tahu nak kata apa gembiranya kita, hatta hanya dengan mendapatkan doa daripada orang soleh. Apatah lagi ini Nabi SAW. Okey, jadi tengok apa hujung ni. Kemudian sahabat-sahabat yang lain yang berada di situ berkata, apakah baginda Rasul SAW memohonkan keampunan untukmu? Sahabat tanya, Nabi doa ke hang? Nabi minta ampun ke Allah untuk hang? Ya Allah. Maknanya sama ada itu bentuk satu pertanyaan ataupun itu satu bentuk takjub. Takjub tu macam tadilah, wow, hebatnya. Kan? Nabi doakan kau, Nabi doakan khusus untuk engkau. Jadi sahabat takjub ataupun sahabat bertanya, apakah Nabi mendoakan untukmu? Maka beliau menjawab, ya na'am. Bukan itu saja.
Begitu juga dengan kalian. Nabi doa juga untuk kalian. Kemudian membacakan kepada ayat ini, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonlah keampunan kerana li dzambika, kerana dosamu, dosa kamu sendiri, kita pun minta ampun, dan mohonlah keampunan untuk orang-orang mukminin, lelaki dan juga perempuan, walil mu'minina wal mu'minat. Maka daripada sini kita tahulah, kata para ulama, bahawa dalam kita berdoa memohon ampun kepada Allah Ta'ala, jangan kita lupakan umat Islam, kaum mukminin yang lain. Istighfar kita, bukan kita seorang saja nak masuk syurga, bukan kita seorang saja yang berdosa. Setiap umatnya Nabi SAW ini penuh dengan salah silap dan dosa-dosa. Maka kita yang menginginkan untuk masuk syurga, kita jangan lupakan juga kepada kaum muslimin yang lain, yang mereka juga ada harapan yang sama dengan kita. Maka ketika meminta ampun, itu yang dalam doa kita sampai jadi rukun khutbah. Khutbah Jumaat jadi rukun tu. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat. Kena doakan untuk seluruh orang Islam. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dan kalau kita dapat kebaikan daripada satu istighfar kita, bayangkan kalau ada berapa jumlah umat Islam di seluruh dunia yang akan dimasukkan dalam doa kita tu, maka kita akan mendapatkan kebaikan daripada seluruh bilangan umat Islam yang kita doakan itu. Kalau jumlah 2 bilion, 2 bilion lah kebaikan kita akan dapat daripada istighfar kita. Jadi jangan tinggal tu. Di hujung-hujung kan sama kita minta doa untuk mak ayah kita kan, macam tu juga lepas mayang. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Lepas tu walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, kan? Untuk orang beriman lelaki perempuan, untuk orang Islam lelaki perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup ataupun yang dah pergi, yang meninggal dunia, semua masuk sekali. Itu yang kita doa, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi banyakkan istighfar dan jangan lupakan umat Islam yang lain. Kita istighfar astaghfirullah, yang paling simple amalan dia, astaghfirullah lil mu'minina walil mu'minina wal mu'minat. Tambah itu je. Astaghfirullahal azim pun boleh. Astaghfirullah walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah, aku pohon ampun ya Allah untuk diri akulah. Walil mu'minin, begitu juga untuk orang beriman lelaki, wal mu'minat, dan juga orang beriman yang perempuan. Baik, jadi selesai kapsul kita pada pagi ini. InsyaAllah diberikan keberkatan, pengampunan oleh Allah Ta'ala pada kita semua. InsyaAllah kita jumpa besok pagi, kapsul dulu. Lepas tu pukul 10 pagi insyaAllah topik berkat Jumaat kita yang akan membicarakan tentang amalan selawat. Selawat yang mana satu yang kita pilih, nanti tengoklah. Tengok poster yang akan keluar sekejap lagi insya-Allah. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton pada pagi ini. Barakallahu fikum.